untuk mendapatkan input, pandangan, cadangan berhubung dengan inisiatif belanjawan tahun depan. Ini adalah kali pertama dalam sejarah di mana kesemua 28 kementerian akan mengadakan sesi libat urus, dan saya berasa amat bersyukur KPKT adalah kementerian pertama yang adakan sesi libat urus antara 28 orang. Petang ini akan disusuli dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menunjukkan ekonomi madani memperkasa rakyat pada 27 hari bulan Julai yang lalu. Dalam ucapan Yang amat berhormat Perdana Menteri, ekonomi madani menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang perlu dicapai sebelum 10 tahun dalam tempoh 10 tahun seperti berikut. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, indeks daya saing global negara kita berada di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan pekerja mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Sasaran rancangan Malaysia ke-12 adalah 40%. Kita dah meningkatkan sasaran tersebut supaya rakyat memperolehi pendapatan lebih tinggi. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 yang teratas di dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 yang teratas dunia. Dan ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Ketujuh-tujuh fokus ini berjiwa besar, tetapi dia bukan mustahil. Sekiranya kita dapat kerjasama, sokongan, dokongan dari semua pejabat awam, pemegang taruh dan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah impian akan menjadi kenyataan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, 3 tiang nadi teras ekonomi madani ialah raise the ceiling, raise the floor and build back better. Objektif utama ekonomi madani adalah untuk memperkasakan kehidupan rakyat. Dua perkara utama yang menjadi tunjang kepada kerangka tersebut ialah menaikkan paras ceiling dan menaikkan paras lantai ekonomi supaya negara kita kembali kepada landasan pertumbuhan ekonomi yang besar seperti di era tahun 1990-an ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan untuk kali pertama. Saudara-saudari sekalian, menaikkan ceiling dalam konteks ekonomi madani adalah keazaman dan komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia peneraju ekonomi Asia. Ketika ini kita berada di landasan yang betul, kerana pada 10 tahun pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi Malaysia sebanyak 5.6% adalah tertinggi di seluruh benua Asia. Saudara-saudari sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhasrat agar pemekasaan ekonomi madani dapat mengangkat semula ekonomi negara menerusi kolaborasi strategik antara agensi-agensi kerajaan bersama dengan pihak swasta. Seperti yang saya sentiasa tegaskan, we are the government. Not only we are people's friendly, we are equally business friendly. Seperti oleh kerana itu, sesi libat urus seperti pagi ini adalah sangat penting. Tidak terbukti kerajaan ini bukan one way traffic, tetapi it's two way traffic. Kita mendengar, kita menghalusi dan kita akan melaksanakan cadangan-cadangan bernas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Apabila paras ceiling ekonomi madani berjaya dinaikkan, kejayaan tersebut perlu diikuti dengan kenaikan paras lantai ekonomi, iaitu berlaku juga peningkatan pada taraf kehidupan pendapatan rendah. Dalam keadaan ini, rakyat akan berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang bermaruah dan
berpendapatan lebih baik. Setiap individu juga akan mendapat ruang yang saksama dalam pelbagai bidang untuk memajukan diri dan keluarga dan menikmati kemudahan asas bertaraf dunia serta mendapat perlindungan sosial yang sewajarnya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, program utama kementerian kita ingin saya zahirkan rasa bertuah kerana inisiatif-inisiatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh KPKT berada pada landasan yang betul dan serari dengan teras Malaysia Madani. Yang paling utama, KPKT juga memenuhi kerangka ekonomi madani. Tujuan fokus utama kementerian pada masa ini adalah: pertama, membangun dan memperkasa peranan kerajaan tempatan. Kedua, membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing. Ketujuh, pemekasaan komuniti tanpa mengira kaum. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kita. Keenam, memperkukuh agenda bandar manfaat dan pintar ke arah perbandaran baru. Dan yang ketujuh, memperkukuh kesiapsiagaan, kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sukacita dimaklumkan juga bahawa bagi inisiatif Belanjawan 2023, KPKT telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan 10 inisiatif penting untuk rakyat. Antara inisiatif utama ialah: pertama, penggantian, pemasangan dan penyelenggaraan lift-lift yang usah di program perumahan rakyat PPR untuk meningkatkan keselamatan penduduk dengan peruntukan berjumlah 50 juta ringgit. Kedua, penyelenggaraan longgang dan peparikan serta membina kolam takungan banjir untuk elakkan banjir hilak, khususnya di kawasan hotspot banjir, bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi bencana keseluruhannya berjumlah 130 juta. Yang ketiga, pembinaan sebanyak 4,250 unit rumah mesra rakyat RMR melibatkan peruntukan berjumlah 358 juta. Dan keempat, membina baru dan menaik taraf 3,000 gerai dan kios perniagaan di seluruh PBT dengan peruntukan berjumlah 50 juta. Antaranya inisiatif adalah My Kios yang telah giat sedang dilaksanakan. Kesemua inisiatif ini sedang dilaksanakan dan dijangka akan selesai menjelang penghujung tahun ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meluncurkan ekonomi badan, saya turut memberikan fokus kepada 5 agenda progresif KPKT untuk membangunkan rakyat, iaitu: pertama, memperkasa peniaga kecil melalui My Kios. Kita kini telah melepasi sasaran. Pada tahun awal tahun, kita menyasarkan supaya siapkan 3,000 unit My Kios. Setakat hari ini, kita telah berikan peruntukan kepada PBT dan kita jangka pada akhir tahun ini sebanyak 3,100 My Kios akan siap sepenuhnya di seluruh negara untuk membantu peniaga-peniaga dan penjajah-penjajah kecil. Kedua, memboleh daya saing daya golongan yang tidak berpendapatan tetap untuk memiliki rumah pertama dengan skim jaminan kredit perumahan berjumlah 5 bilion ringgit SJKP. Ketiga, membantu golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah, termasuk cadangan untuk menubuhkan tabung perumahan negara ataupun National Housing Fund. Keempat, melancarkan urusan perniagaan, ease of doing business melalui OSC 3.0 Plus dan Business Ready, Be Ready. Yang kelima, menyediakan garis panduan stesen pengecasan kenderaan elektrik bagi membantu mencapai sasaran 10,000 unit stesen EV menjelang tahun 2025. Sukacita dimaklumkan di mana syarikat Tesla, antara syarikat terkemuka di dunia,
di mana Managing Director dia, Wan Isabel Fan, telah melawat kementerian kita dan memberikan maklumat di mana Tesla telah memilih Malaysia sebagai ibu pejabat Asia mereka, dan Malaysia bakal menjadi salah satu lokomotif kereta-kereta bertenaga sumber baru. Saudara-saudari sekalian, kesemua ini tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan, dorongan serta dorongan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dewan ini. Saya percaya program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh KPKP bukan sahaja mempunyai erti yang sangat besar kepada rakyat, tetapi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemegang taruh dan rakan strategik KPKP dalam usaha untuk memperhebatkan program-program di bawah KPKP bagi cadangan inisiatif tahun depan. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan hari ini untuk memberikan cadangan-cadangan baru, idea-idea yang bernas serta pandangan yang berwawasan untuk membantu kementerian menggandakan kemenangan kedua-dua pihak. KPKP dan pemegang KPKP, we actually, whatever policy we formulate, we want to create a win-win formula for all. Saudara-saudari sekalian, kriteria inisiatif oleh Kementerian Kewangan, saya juga mengingatkan supaya cadangan yang dikemukakan nanti akan memberikan penekanan kepada beberapa kriteria penting, iaitu pertama, bersifat people-centric, memberi manfaat terus kepada rakyat. Saya bagi contoh, tahun ini Kementerian telah pun membelanja satu perbelanjaan yang besar untuk menaik taraf pasar-pasar awam di negara. Kerana saya percaya pasar awam ini adalah tempat yang paling dekat dengan hati dan juga merupakan nadi rakyat. Yang kedua, quick win atau dapat memberikan kesan atau impak yang segera kepada kumpulan sasaran. Yang ketiga, cadangan diberikan sewajarnya, ready to take off pada tahun 2024, iaitu pada tahun depan kita terus mengambil sebagian dari bajet dan boleh dilaksanakan tahun depan juga. Yang keempat, one off, iaitu peruntukan diberikan hanya bagi tahun 2024 dan tidak mempunyai implikasi kewangan pada tahun-tahun yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan demikian, the floor is yours. Saya menjemput semua supaya mengemukakan cadangan dan berkongsi idea untuk inisiatif bajet KPKP tahun 2024 selaras dengan tagline kita, #Stronger Together, #Unity in Diversity, dan kesemua yang kita lakukan demi Pertivi. Sekian, terima kasih. Non-legal assistant. Silakan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas ucapan aduan itu tadi. Hadirin sekalian, mari diteruskan kami menyebut Yang Berhormat Menteri dan semua dihormat untuk bergambar bersama-sama dengan hadirin.